masadirus syariah, sumber syariat ni ada dua. Apa dia? Quran dan hadis. Selama mana kita berpegang kepada Quran dan hadis, kita takkan sesat selama-lamanya. Kita takkan sesat, tuan-tuan. Tapi bila kita melencong keluar daripada Quran dan hadis, itu yang timbul masalah. Benda yang keluar daripada mulut ustaz, termasuk saya sendiri, tuan-tuan jangan terima bulat-bulat. Itu petua dia. Yang Quran dan hadis kita wajib terima. Itu pun bukan terima bulat-bulat, sebab kadang-kadang orang baca ayat Quran tapi dia tafsir melencong. Kena hati-hati. Kita kena cek tafsiran ustaz tu betul ke tak betul. Memanglah bila kita cek dalam Quran ada ayat tu, tapi tafsiran tu betul ke tak betul? Kena cek. Hadis bila orang baca dekat kita, kita kena cek hadis tu sahih ke, dhaif jiddan ke, hasan ke, maudhu' ke, apa ke, kita kena cek. Lepas tu pula syarah hadis tu. Walaupun hadis tu sahih, tapi syarah dia tu betul ke tak betul? Entah-entah ustaz tu reka dia ikut faham dia. Yang tu tak boleh. Kita kena hati-hati. Mungkin tuan-tuan akan kata, ustaz baik, dia orang baik. Ya, orang baik, tetapi orang baik tak semestinya dia betul semua. Kadang-kadang orang baik pun dia buat silap. Maka sebab itu kita kena hati-hati. Tuan-tuan, nak rujuk ni pun kena rujuk pada orang yang berautoriti. Ustaz ni, walaupun dia keluar dalam TV, tak semestinya dia betul. Tuan-tuan sekalian, tak semestinya ustaz yang keluar TV, yang keluar radio ni, dia betul. Sebagaimana tak semestinya saya ni, yang tak keluar TV, tak keluar radio ni betul. Manusia ni semua dia sama. Tok guru pondok sekalipun, profesor kat universiti sekalipun, tak semestinya dia betul semua. Samalah juga. Dia belajar di Saudi ke, dia belajar di Yaman ke, di Syria ke, di Azhar, di Mesir ke, tak semestinya dia betul sebab dia manusia. Jadi kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, kita kena cek benda yang kita mengaji dengan dia. Lepas kita belajar, benda yang kita dah biasa dengar, tak apalah kita tak payah cek. Tapi benda yang kali pertama kita dengar, kita rasa pelik, contoh. Kita rasa pelik, kita kena cek. Itu tugas talib, tugas penuntut ilmu. Dia kena double check. Kalau dia tak faham, dia tanya ustaz tu balik. Contoh katalah dia friend dengan Facebook. Ustaz, tadi ustaz sebut dalam kuliah tadi betul ke macam-macam ni? Kita kena check. Ataupun kita cross check. Tahu cross check? Kita cross check. Bukan check duit tu dah, bukan itu. Check mana kita periksa balik. Cross check maknanya kita dengar daripada satu ustaz, kita check dengan orang lain. Itu cross check. Mana kita check dengan orang lain. Kita banding, kita compare. Itu cara kita mengaji. Sebab tu saya selalu bagi nasihat, tuan-tuan mengaji, jangan mengaji dengan ustaz yang satu aliran. Kena pelbagaikan aliran. Supaya kita boleh compare, kita boleh banding. Nak senang cerita, ginilah. Ada ustaz, dia mazhab Syafi'i saja. Ada ustaz, dia mazhab Hambali contohnya. Jadi kita belajarlah dengan dua-dua ustaz ni. Ada ustaz pula, dia pondok saja, dia reti kitab kuning je. Ada ustaz ni pula, dia pandai kitab-kitab Arab, kitab kuning dia tak reti baca. Bumi dia pergi baca bom, contohnya lah. Dia tak reti kitab Jawi kuning ni, dia tak reti. Kitab-kitab Fatani, petani ni dia tak reti. Kita belajar dua-dua boleh, baru kita boleh compare. Baru ilmu kita tu ilmu yang terpercaya, reliable, yang boleh disandarkan, yang boleh kita pegang. Sebab kita boleh compare. Itu cara mengaji yang betul. Samalah juga ada ustaz, tuan-tuan sekalian, kita tengok fiqh dia ni ketat. Ada ustaz pula fiqh dia mudah aja. Kita kena mengaji dua-dua supaya kita boleh compare yang mana kita rasa paling tepat mengikut Al-Quran dan hadis. Itu cara kita mengaji. Itu yang paling baik, tuan-tuan sekalian. Cuma tuan-tuan jangan buang masa dengan ustaz yang mengarut. Tu jangan buang masa lah. Yang tu jangan nak pergi mengaji dengan dia. Yang tu karut. Cerita yang keluar mulut dia semua karut, benda yang merapu, yang tu janganlah, itu buang masa je. Kita cari ustaz yang kita tengok siqah, yang amanah dari segi ilmu, akhlak dia. Itu barulah kita tak buang masa. Kesilapan tu benda biasa. Saya pun biasa buat silap, kadang-kadang baca Quran tersilap tengok. Kita bukan orang Arab kan, kita orang Melayu, kadang-kadang tersilap baca. Nak sebut hadis, nak sebut benda lain, pergi sebut benda lain. Bila kita dengar balik rakaman, Allah mak aku tersilap contohnya. Itu benda biasa yang berlaku kepada mana-mana ustaz, dan tidaklah saya berniat untuk memandang rendah kepada sesiapa.